السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya malam ini, malam yang pertama kita berkuliah di sini, mudah-mudahan dengan izin dan inayah pertolongan daripada Allah kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita baca dan kita dengar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita juga bersyukur kepada Allah kerana malam ini, walaupun sebenarnya perancangan kita akan berkuliah pada malam Jumaat malam Sabtu, tapi oleh kerana besok malam saya ada forum dengan sahibus samahah mufti, jadi saya minta pihak masjid untuk bagi laluan pada malam ini, kerana kita temu di sini sebulan sekali, minggu yang ketiga insya-Allah. Jadi untuk bulan ini kita bersua atau bertemu pada malam ini, insya-Allah pada bulan yang akan datang kita kembali kepada landasan asal, iaitu pada hari Jumaat minggu yang ketiga. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sini insya-Allah kita akan membaca sirah nabawiyah. Apa itu sirah? Sirah adalah sejarah. Bila kita kata sirah nabawiyah, artinya sejarah kehidupan manusia yang paling mulia, insan yang paling sempurna, yang ditabalkan oleh Allah, satu-satunya manusia yang dilantik oleh Allah sebagai nabi yang terakhir, yang mana apabila dilantiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang pertama, Iqra, maka berakhirlah tugas kenabian. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi selepas daripada aku. Dan kita yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang terakhir kepada nabi yang terakhir. Sebab itu apabila tuan-tuan mendengar hadis-hadis yang berkaitan dengan umat akhir zaman, berkaitan dengan fitnah akhir zaman, umat-umat yang disebut sebagai penutup kepada sekalian para umat, ia merujuk kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun lebih khusus ia merujuk kepada kita. Kerana apabila menjadi pengikut Nabi yang terakhir, ia juga memberi maksud kita adalah umat terakhir. Jadi malam ini dan malam-malam yang berikutnya, dengan izin Allah, kita akan menelusuri, mendengar, membaca sirah Rasulullah, manusia yang kita cinta,
lebih daripada ibu dan ayah kita. Manusia yang lebih kita cintai daripada anak kita dan manusia yang selainnya. Tak ada manusia yang paling kita cinta. Hatta isteri kita, anak kita, ibu kita, keluarga kita, kawan kita, masyarakat ke, pemimpin kita ke, siapa ke, bila bertembung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada manusia yang paling utama dan paling mulia melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apa sahaja perbezaan, apa sahaja perhitungan, apa sahaja perbincangan, dia tak boleh lebih daripada apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dengar dan kita semua baca hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi sebut apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita dengar tetapi dia tak masuk ke dalam jiwa kita. Nabi kata la yu'min, tak beriman. Tak beriman di situ kata para ulama dengan maksud tak sempurna iman. Kerana la di situ, bahasa Arab ni la tu maksudnya tidak, nafiyah. La yu'min bermaksud tidak sempurna iman. Dia panggil nafyu lil kamal, menafikan kesempurnaan. Maksudnya apa? Untuk mudah faham, orang yang tidak mencintai Nabi melebihi siapa dia? Walidihi, bapak-bapaknya, bapak mereka. Manusia ni kecintaan yang paling besar pak dia lah. Sebab itu kalau satu orang dia benci bapak dia, masalah ha? Satu orang yang membenci bapak dia, ada masalah. Sebab fitrahnya, tabiatnya, manusia itu akan kasih kepada kedua orang tua dia. Kemudian lebih dia sayang Nabi itu mengatasi siapa? Wa waladihi, walad. Walad apa makna walad? Anak. Pasal itu Arab bapak dia panggil walid. Kalau anak dia panggil walad. Jamak dia aulad. Nabi kata kena cinta dia, kena cinta batang tubuh Nabi itu melebihi apa? Melebihi pak dia, melebihi anak dia. Kerana inilah kecintaan manusia. Wan nas ajma'in, dan keseluruhan manusia. Kamu kena cinta aku lebih daripada apa yang ada atas muka bumi ini. Sekejap lagi kita akan ulas. Umar Al-Khattab. Kenal Umar? Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua, salah seorang daripada 10 dijamin syurga, Al-Faruq, yang memisahkan antara al-haq dan batil. Sehingga Nabi kata kepada Umar, bukan sahaja manusia takut kepada engkau, bukan sahaja manusia takut kepada Umar. Tuan-tuan bisa dengar tak kisah orang takut? Satu hari Nabi dia lalu satu kawasan dengan Umar, tapi Nabi lalu dulu. Ada beberapa orang wanita duk bersembang. Bila tengok Nabi lalu, dia macam tak kisahlah, tak apalah Nabi lalu. Tapi bila Umar lalu, lepas daripada Nabi lalu, mereka beredar macam takut tu. Dia pun macam lari lah, macam bagi laluan lah. Umar kata celaka. Umar kata celaka hampa ni. Tadi Nabi lalu buat tak heran, aku lalu hampa duk buat takut lebih pada Nabi pula. Apa kata Nabi? Biarkan mereka. Nabi kata tak payah marah. Adapun dengan engkau ini Umar, bukan kata manusia sahaja takut, syaitan juga takut. Sehingga akan jika engkau lalu pada jalan itu, syaitan tidak akan masuk pada jalan yang sama.
Itu Umar. Hebatnya Umar, besarnya Umar. Kita dengar kan nama Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehingga Nabi kata apa tuan-tuan? Jika ada Nabi lagi, kalaulah Allah ingin melantik seorang Nabi selepas daripada aku, tidak ada orang yang paling layak melainkan Umar. Hebat kalau kita baca tentang Umar ni. Banyak cerita dia. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, sesungguhnya aku cinta dan kasih kepada engkau sama seperti mana aku cinta pada diri aku. Umar kata, lagu mana dia nak habaq kata dia cinta dekat Nabi, dia nak habaq kata dia kasih dekat Nabi tu. Tuan-tuan, apa dia nak cerita? Dia kata, macam mana aku sayang pada diri aku, macam itulah juga aku sayang pada engkau. Nabi kata, Umar, itu belum lagi sempurna. Nabi kata dekat Umar, itu belum sempurna. Tuan-tuan, kita apa-apa pun kita fikir diri kita dululah. Kan? Pergi makan ke apa ke, mesti kita fikir kita dulu. Lepas tu kita fikir orang lain lah. Hatta anak kita ke, isteri kita ke, kita dulu. Umar dia jawab seperti mana jawapan manusia. Dia kata, aku cinta kepada engkau seperti mana aku mencintai diri aku. Nabi kata, tak Umar, itu bukan cinta yang sebenar. Itu bukan makna sempurnanya iman. Umar kata apa tuan-tuan? Umar kata, sekarang aku mencintai engkau lebih daripada diri aku. Umar terus tukar. Lepas Nabi tegur, Nabi perbetul, Umar tukar. Umar kata, sekarang aku cinta engkau lebih daripada diri aku. Nabi kata, al-an, al-an, al-an. Sekarang baru sempurna iman engkau. Hadirin mukminin, ini sikap kita. Ini sepatutnya menjadi pendirian kita, mauqif, stand kita dengan Nabi. Apa-apa pun bila orang kata qala Rasulullah, qala Nabi, bila orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tunduk kerana cinta dan kasih. Hadirin mukminin, saya nak berkongsi satu kata-kata yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ibn Hajar kata apa? Ketika dia ulas hadis tadi, Ibn Hajar sebut, dia kata manusia apabila dia cinta kepada seseorang, ada banyak jenis cinta. Ulasan Ibn Hajar tu sangat menarik. Tuan-tuan kenal Ibn Hajar? Tokoh besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia digelar Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin ni kepala kepada orang-orang ilmu hadis. Jaguh besar hadis. Ibn Hajar. Dia kata apa? Dia kata, bila kita cinta kepada anak-anak kita, itu cinta keluarga, cinta tabi'i. Pasal itu satu orang ibu, bila dia lahirkan anak, tak perlu diajar untuk dia sayang anak tu, kerana itu tabi'i, insan, dia memang sayang. Pasal itu bila kita, tuan-tuan, ada anak, kita akan sayang anak kita lebih pada anak orang. Dan kawan tu pula, dia akan sayang anak dia lebih pada anak kita. Kerana itu tabi'i. Dan tak ada lagi orang tanya, ish, aku tengok hang sayang anak hang ni pasal apa? Orang tak tanya. Ada orang tanya tuan-tuan, aku tengok hang jaga bini hang sayang kat bini hang pasal apa? Gila soalan tu. Kalau dia pergi sayang bini orang, lain lah. Sayang bini sendiri, sayang anak sendiri, itu dia panggil hubbut tabi'i. Sayang semula jadi, sayang insaniyah, sayang kemanusiaan, sayang kerana hubungan. Kita sayang dia kerana dia ada hubungan dengan kita. Tetapi kata Ibn Hajar, tuan-tuan dengar kata Ibn Hajar, apakah hubungan kita dengan Nabi?
Bila kita kata kita sayang dekat Nabi, pasal apa kata Ibn Hajar kita sayang dekat Nabi? Sebab dia bapa saudara kita? Sebab dia ada kaitan darah daging dengan kita? Dia ada hubungan kekeluargaan dengan kita? Kalla. Tak. Tak ada hubungan darah daging kita dengan Nabi. Tapi kata Ibn Hajar, tengok perkataan dia guna. Cinta kita kepada Nabi disebut hubbud dini. Ibn Hajar kata cinta yang kita bina dengan Nabi, yang mengikat hubungan kita dengan Nabi adalah cinta yang dibina di atas dasar agama. Hubbud dini. Kita sayang dekat Nabi bukan kerana adik-beradik kita. Kita sayang kat Nabi kerana bukan orang kampung kita. Kita sayang dekat Nabi bukan kerana dia bangsa sama Melayu dengan kita. Tapi hubungan kita dengan Nabi, baik orang tu India ke, Cina ke, siapa ke, bangsa apa ke, bila main Nabi, dia sayang. Kerana sayang itu atas agama. Pasal itu cinta Nabi termasuk daripada amal salih. Sebab kita kempen cinta Nabi. Mungkin kita berbeza dalam pandangan fiqh, kita berbeza dalam pandangan ibadat, tapi bila mai batang tubuh Nabi, kita sepakat bahawa manusia yang paling kita cinta dan paling kita sayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin, itu sebagai munasabah kenapa saya memilih untuk kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Okey, dapat nah? Saya dah down dah ni. Maksudnya saya down to the earth. Saya telah menurunkan perbahasan ini agar dapat ditangkap oleh tuan-tuan. Yang pentingnya tuan-tuan dapat mesej saya bila kita bercakap tentang hidup Nabi, tentang perjalanan sejarah apa yang berlaku dalam hidup Nabi, kita semua sepakat kita nak ikut. Boleh? Ini topik yang menyatukan kita. Okey. Kita mula. Bila kita bercakap tentang Nabi, tak dapat lari daripada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Yang selalu kita baca, sebahagian kita dah hafal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa maksud dia? Sesungguhnya pada diri fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu teladan, contoh, ikutan yang terbaik bagi kamu. Siapa yang sebut? Tuan-tuan, saya nak sebut contoh sikit. Mana-mana tempat pun saya suka bagi contoh. Arab sebut al-misal yattadihul maqal. Contoh menjelaskan ucapan. Ini perkataan yang penting pasal apa kita kena bagi contoh? Pasal apa Nabi pun dia suka bagi contoh, perumpamaan umpamanya. Kerana al-misal yattadihul maqal. Kerana orang akan faham bila kita bagi contoh. Dan bila kita boleh buat contoh, artinya apa? Kita faham lah. Antara bukti, tanda kita faham, kita boleh bagi contoh. Daripada contoh tu kita boleh faham. Kita boleh tahu sama ada dia faham ataupun dia tak erti. Pasal contoh ni nak kena dengan point. Kan? Okey. Saya bagi contoh. Dalam ayat ini Allah telah mengiktiraf contoh yang terbaik Nabi. So kita sepakat ataupun tuan-tuan ada nak berbeza dengan Allah Taala. Kalau tuan-tuan tanya saya, siapa yang kata Nabi paling baik? Contoh. Siapa yang iktiraf, yang memberikan suatu pengakuan bahawa Nabi itu contoh yang terbaik? Saya kata ia bukan datang daripada pihak-pihak tertentu. Dia datang daripada Allah. Dia tersebut dalam Quran. Sebab tuan-tuan, kalau kita yang bagi, saya bagi contoh. Saya boleh tanya yang tuan-tuan dalam masjid ni, siapa boleh habaq kat saya bin husuk yang tersedap dalam perlis? Soalan saya mudah ya, bukan soalan agama pun. Saya nak tanya tuan-tuan ni bukan kok poh ni.
yang paling sedap lampali. Agak-agak tuan-tuan, jawapan yang kita dapat, jawapan yang kita dapat, kalau ada 40 orang, mungkin 20 jawapan. Sebab pasal apa dia boleh jadi jawapan yang berbeza? Kerana manusia mempunyai pandangan, cita rasa, selera yang berbeza. Sebab itu kalau saya tanya dekat tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, contohlah, saya bagi contoh. Siapakah pemimpin yang terbaik? Saya bagi contoh. Siapa pemimpin yang terbaik? Orang PAS. Haji Adi. Orang UMNO, Datuk Zahid. Bersatu, Muhyiddin. Pasal apa? Sebab mereka mempunyai kecenderungan dan alasan dan dikuasai oleh kepartian. Faham tak? Siapa menteri besar terbaik? Yang geng Datuk Seri Syahidan, Datuk Seri Syahidan. Yang Datuk Seri Azlan, Datuk Seri Azlan. Kita tak akan dapat satu tokoh yang disepakati. Macam juga Tok Imam. Weh, siapa dia Tok Imam paling baik? Tok Imam 1. Dah hang nak menekan dia, Tok Imam 2. Pasal apa berlaku ni? Pasal apa ni? Pasal mereka ada alasan masing-masing. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita biar kepada manusia untuk menilai, kalau kita nak ikut pandangan manusia, sampai kiamat tak jumpa kata putih. Masing-masing ada sebab. Tetapi yang mengatakan Nabi terbaik. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, sakan. Saja saya nak serta biar tuan-tuan kan. Tak semua orang ni. Ni mazhab ni. Kalau tuan-tuan tanya mazhab Syafi'i, dia akan kata mazhab apa paling baik? Entah mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab apa yang paling tepat dengan Quran Sunnah? Mazhab Malik. Taubat lahum, dia tak jawab lagi tu. Tuan-tuan faham tak? Ni saya nak bagi tuan-tuan faham ni. Kita nak argue ni, argue tu bagi ketahuan pala ekor. Tuju tak tahu mana hala. Orang bincang tajuk lain, dia pergi tajuk lain. Lah ni kita bercakap tentang Nabi yang kata terbaik itu, yang pilih dia sebagai terbaik itu, yang angkat dia sebagai terbaik itu, siapa dia? Allah Jalla wa'ala. Tuhan yang kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia yang kata Nabi terbaik. Maksudnya tak ada berbeza. Tapi kalau tanya macam saya kata mazhab tadi, orang mazhab Syafi'i, of course dia kata mazhab dia. Tuan-tuan bisa dengar tak lawan mazhab? Tuan-tuan bisa dengar lawan mazhab ni bukan takat sikit-sikit. Mazhab Hanafi, siapa dia tu imam dia? Buka lagi cerita sikit, kadang-kadang duk kira mazhab-mazhab tak ketahuan. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Nama Imam Syafi'i? Astagfirullah. Imam Syafi'i itu bukan nama dia. 60 tahun mengaku mazhab Syafi'i, dia duk kata nama Imam Syafi'i itu Syafi'i. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Saya pernah sembang dengan satu orang. Saya nak cerita ni lawan mazhab ni, bukan kat kok lorong tuan-tuan ni. Saja buka bila sikit kan sembang. Orang mazhab Abu Hanifah, nama dia Nu'man bin Thabit. Bukan Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Dia lahir tahun 80 Hijrah. Dia meninggal 150. Dia lahir 80, dia meninggal 150. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Dia lahir, tuan-tuan kena ingat lah, 150. Meninggal 204. 204. Pasal apa saya sebut? Ni dengar ni. Yang kata taksub ni, yang kata taksub fanatik ni, yang tak mau kalah ni. Dia tak kira jurus apa pun, buah apa pun, dia kira aku tak mau kalah. Mazhab Abu Hanifah kata apa? Imam Syafi'i ni punya takut dekat tu imam kami sampai tunggu tu imam kami mati baru beranak. Tu imam kami 150 mati dia baru beranak. Makna dia tak keluar lagi tak mati tu imam kami. Punya dia takut.
Lepas tu geng-geng hak yang taksub, bukan semua, geng-geng taksub hak geng-geng hak yang taklid buta yang tak tahu mana ni. Nak biar saja. Oi, pantang. Agak-agak depa jawab. Depa nu kata, Tok Imam hampa tunggu Tok Imam kami mati baru berani nak beranak. Yang pok-pok ni takkan nak biar. Tok Imam hampa elok-elok Tok Imam kami lahir, Tok Imam hampa mati terus. Tuan-tuan faham tak poin saya? Maksudnya kalau kita duk kira bertoje ni, duk kira lawan antara pendapat manusia ni, kita tak akan jumpa satu kesudahan kerana masing-masing akan mempertahankan pandangan dan pendapat di atas kecenderungan yang dia nak. Sehingga tuan-tuan ada hadis palsu. Usakan yang dibuat oleh mazhab lain. Ni lawan mazhab ni bukan sehari dua ni, berlama dah ni lawan mazhab ni. Sehingga cipta hadis palsu. Antaranya hadis yang masyhur, palsu. Tuan-tuan kena dengar belok palsu. Saya kata pula ni hadis palsu. Contoh, sayakunu fi ummati rajulun adarru min iblis wa huwa Muhammad ibn Idris. Tu dia. Bubuh menyasakan. Sayakunu fi, kononnya tu pasal tu hadis palsu ni berat. Jangan main-main hadis palsu ni. Depa kata apa? Nabi sebut, sayakunu fi ummati, akan lahir daripada umat aku rajulun, satu laki-laki, adarru min iblis, lebih teruk mudarat daripada iblis. Nama dia Muhammad bin Idris. Depa kata Nabi kata. Sebenarnya Nabi tak kata. Depa buat pasal apa? Depa nak tenyih mazhab tu. Lepas tu depa kata pula Nabi kata akan ada siraju ummati, akan lahir pelita umat aku, namanya Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Dia nak peleceh kono, dia buat hadis, dia angkat tu imam dia. Demikianlah tuan-tuan, duk banding hang imam aku ni tak ada kesudahan. Maka sebab itu kita sepakat di atas apa kala sekalipun, di atas apa parti sekalipun, di atas apa mazhab sekalipun, bila mari kepada contoh, tauladan, ikutan, uswah, role model yang paling baik, paling sempurna dan paling dekat dengan Allah, tak lain dan tak bukan Tuhan yang sebut sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu taala. Ini ulasan Ibn Kathir. Siapa dia Ibn Kathir? Ibn Kathir ulama dalam mazhab Syafi'i. Tulis tafsir Al-Quran Al-Azim, terkenal tafsir Ibn Kathir. Jaguh Ibn Kathir ni murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Ini imam-imam ulama-ulama ni kita kena kenal lah kan. Okey. Dia kata apa? Sesungguhnya ayat surah Al-Ahzab 21 menjadi dalil yang paling agung dalam bukti untuk kita mengikuti Rasulullah, kata Ibn Kathir. Tuan-tuan bisa dengar lah Ibn Kathir. Ibn Kathir kata ayat ini menjadi dalil, satu asas yang paling kukuh, yang paling utama untuk kita mengikuti Nabi dalam semua perkataan, dalam semua perbuatan, dalam semua keadaan. Nampak? Ibn Kathir kata ini dalil kita wajib ikut Nabi dalam semua keadaan. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan juga pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang tuan-tuan, kita tak baca lagi kitab. Malam ini malam permulaan. Malam pertama. Saya nak sebut beberapa perkara yang digariskan oleh para ulama ahli sunnah tentang kepentingan dan faedah mempelajari sirah Nabi. Ini hasil daripada petikan pandangan-pandangan para ulama kenapa kita kena mengaji sirah, ngaji sejarah. Ngaji sejarah ni mencabar. Tuan-tuan pun tahu kalau di sekolah mengaji sejarah ni mengaji apa? Dulu ada nama lain sejarah ni, cerita orang mati. Tuan-tuan belajar tak sejarah? Belajar tentang Tuanku Abdul Rahman, belajar tentang apa Cingping, semua cerita orang
Mati. Sejarah. Apa? Sultan Muzaffar. Sejarah, serta sejarah. Semua serta mati. Lah sekali. Pakat mati habis dalam kelas. Lena. Cabaran juga kita nak mengajak di masjid ni. Tapi mudah-mudahan kita dapat faedah daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pertama, besarnya manfaat kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita boleh memahami Al-Quran dengan lebih tepat dan lebih sesuai dengan maksud ia diturunkan. Sebab apa? Sebab sirah Nabi ni dia merangkumi kesemua aspek kehidupan, terutama sekali berkait dengan apa? Penurunan Al-Quran. Sebab itu orang yang belajar sirah, dalam sirah ada ilmu Quran, dalam sirah ada ilmu hadis, dalam sirah ada ilmu fiqh, dalam sirah ada ilmu usulul fiqh, dalam sirah ada ilmu tasawuf ataupun akhlak. Dalam sirah kesemua ilmu dipelajari di dalamnya. Sebab kita baca sirah ni apa? Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, dia jadi sumber hukum. Pasal itu bila kita baca sejarah, kita akan tahu Nabi buat apa, Nabi kata apa, keadaan ni berlaku bila, macam mana Nabi buat. Macam Muharram ni termasuk dalam sirah. Betul tak? Ni hari ni 1 Muharram. 1 Muharram detik permulaan. Ni kita belajar satu hijrah ni dalam sejarah. Bila kita mengaji sirah baru kita tahu sebenarnya Nabi tak berhijrah dalam bulan Muharram. Dan bila kita belajar sirah, apa dia lagi tuan-tuan ni? Tuan-tuan jangan marah saya, saya nak abang siap ni. Bila mengaji sirah, kita tak akan jumpa kes bubuk suara. Tak ada. Dalam sirah ni tak ada bubuk suara. Dia kata bukan sirah Nabi Muhammad, sirah Nabi Nuh. Tak ada. Sirah Nabi Nuh pun tak ada bubuk suara. Lepas tu sirah siapa? Sirah mana tah halak ulu pauh mana tak tahu. Tak ada. Adakah pada 10 Muharram Nabi panggil? Kalau ada Nabi kucai bubuk, mesti ada dalam apa? Dalam sirah. Pasal itu besar mengaji sirah ni, boleh tahu yang orang duk kata tu betul tak betul. Dia kata Nabi kalau mai 10 Muharram dia akan kucai bubuk suara. Aku duk mengaji sirah tak pernah dengar pun. Yang aku tahu 10 Muharram dalam sirah Nabi buat apa? Pandai, cerdik, ngaji pun. 10 Muharram dalam sirah Nabi ajak sahabat puasa. Dan Nabi juga ajak sahabat puasa 9. Tapi Nabi dan tak puasa 9? Dan tak? Sirah nanti tuan-tuan mengaji sirah dengan saya akan tanya macam itulah. Pasal tak mau bagi lena. Nabi dan tak? Tak dan. Pasal Nabi tahun lepas tu wafat. Tahu mana? Tak dan. Sirah pandai. Minggu 1 bulan depan saya akan buat mai hadiah. Pasang mask, sanitizer, mintalah kutip derma sikit, dah bagi. Dua-dua ke karah kita bawa penuh meja satu. Tahu mana? Inilah fawaid sirah. Sebab itu kalau kita nak bercakap tentang Nabi, Arab kata la budda, tak dapat tidak mesti mengaji sirah. Baru cakap kita tu ada fact and figure, ada fakta, ada hujah. Ini cakap kosong. Rawi mana halatah. Sirah hantuh, cerita hantuh pergi buat masuk dalam sirah Nabi. Ini satu benda. Nampak? Okey. So dia kata bila kita belajar sirah, kita akan boleh memahami Al-Quran. Kerana sirah akan menceritakan tentang asbabun nuzul. Apa dia tu asbabun nuzul? Ilmu kenapa Al-Quran diturunkan. Kerana Al-Quran ni dia turun ada sebab.
Bukan semualah. Kadang-kadang pasal apa ayat ni turun? Sebagai contoh. Ayat kafarah berjimat bulan puasa turun kisah apa? Siapa yang bersetubuh bulan Ramadan siang hari. Kalau malam tak apa, siang. Kena bayar kafarah. Turun ayat tu sebab apa? Bila baca dalam sirah, ada sahabat yang pi buat kerja tu siang-siang. Jadi kita tahu bila berlaku dalam kes masyarakat kita, siapa-siapa yang langgar benda tu ada hukum dia. Banyaklah lagi cerita-cerita yang kita akan tahu bila mari kita baca sirah, ayat ni turun pasal apa? Ayat ni turun di mana? Pasal apa ayat ni turun? Pasal apa ayat tu turun? Ini dia panggil asbabun nuzul. Nampak? Okey. Kemudian dia kata juga, mempelajari sirah akan memperkenalkan kita dengan sababul wurudil hadis. Apa dia pula? Tadi sababun nuzul, yakni sabab wurudil hadis. Sebab kenapa Nabi sebut hadis tu. Jadi bila kita tahu pasal apa Nabi sebut, kita akan tahu cerita Nabi. Tadi Quran turun pasal apa? Bila Allah Ta'ala buat turun, kes apa ni? Turun ayat ni. Ada panggil sababun nuzul. Nabi sebut hadis tu pasal apa? Kes apa? Kes sekian-sekian. Baru kita boleh tahu. Nak tahu sabab urudil hadis, salah satunya melalui sirah. Nanti kita akan jumpalah contoh-contohnya. Okey. Kemudian kita tengok juga apa dia lagi faedah daripada mempelajari sirah. Seterusnya kata para ulama, mempelajari sirah Nabi akan membantu kita menghafal dan mengingati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bila kita belajar sirah, kita akan lagi kuat ingat. Sebab apa? Bila kita belajar sirah, dia cerita tentang ayat tu atau ayat itu berkaitan dengan peristiwa ni, kita boleh ingat bila kita baca ayat itu atau kita jumpa peristiwa itu. Contoh macam ni lah. Data aku ni sampai aku ingat Al-Ikhlas tu Qul Huwallah. Sampai aku ingat Al-Ikhlas tu sebenarnya Qul Huwallah. Pasal apa? Pasal dulu masa aku nak menikah, dia ada lelaki dia. Tu imam suruh aku baca Al-Ikhlas. Aku habaq, aku tak reti. Lepas tu imam tu tolong balik aku. Dia kata kalau tak reti Al-Ikhlas, reti tak Qul Huwallah? Dia kata kalau Qul Huwallah ni saya hafal lah. Tu imam pun habaq Qul Huwallah tu lah Al-Ikhlas. Sampai kes tu aku ingat Al-Ikhlas tu nama nombor 2 bagi Qul Huwallah. Kalau tak kes tu sampai keluar aku pun tak tahu. Faham tak? Ada kes, ada sabit, ada pasal, kita teringat, kita lekat dalam kepala otak kita. Lepas itu belajar sirah, kita akan lalui hadis, lalui Al-Quran. Nampak? Boleh? Itu antara contoh. Nanti kita akan sampai. Kemudian kata para ulama juga, melalui sirah kita akan boleh mengetahui tentang ilmu berkaitan dengan istinbat hukum. Nampak? Belajar sirah boleh mengaji ilmu usulul fiqh. Apa dia tu ilmu tak payah tahu. Ilmu usul fiqh tak payah tahu. Belajar sirah nanti kita tahu. Sebab dalam sirah kita akan tahu ayat ni umum untuk semua. Ayat ni untuk Nabi saja. Ayat ni Allah Ta'ala turun kena kat habis, semua kena. Ayat ni turun untuk Nabi sahaja, khususiat. Tahu mana? Sirah. Kita juga boleh tahu satu lagi, nasakh mansukh. Ini semua dalam usul fiqh ni. Hukum, okey, contoh. Arak
Berapa kali haram? Sebelum haram, berapa kali turun? Mungkin tak apa nak semangat pasal tak ada hadiah. 3 kali. Tuan-tuan kalau baca Quran, jumpa 3 ayat. Nombor 1. Pasal tu kalau tak belajar sirah, silap hari bulan duk pi langgah lagi. Pasal apa? Bila kita baca satu ayat, dia kata apa? Jangan minum kalau nak semayang. Ayat tu ada tak lagi? Ada. Tuan-tuan pun hari tu tak ada kerja apa, PKP, kena kurung dalam rumah, ambil lah tafsir, baca. Jangan minum arak. Buka-buka, kebetulan kena ayat tu. Jangan minum arak kalau nak semayang. Hei, baik ketahuan ni. Baca pula kali kedua. Jangan minum kalau nak semayang. Panggil bini. Dia kata, hang mai baca aku jadi ketahuan kelabu. Hang baca tak? Jangan minum kalau nak semayang. Oh, boleh minum, no? Kau mana ustaz duk ngajak ni? Kau baru habis ni. Bini dia pun kata, abang no. Panggil jiran no. Oi, hang masak. Kok kami dua ni kelabu asak. Hang baca tu. Boleh minum, jangan minum kalau tak nak pergi semayang. Tapi kita yang belajar sirah, kita tahu kata ayat itu telah dibatalkan oleh ayat kedua. Ayat yang akhir. Awal tu jangan apa? Ayat pertama, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, arak tu macam mana? Bagi tahu kata ada baik, ada buruk. Tak kata apa lagi. Tak kata apa lagi. Lepas tu turun nombor 2. Ni nasah mansuh ni. Turun nombor 2. Awal tu tak kata apa. Habang kata baik pun ada, tak baik pun ada. Turun ayat nombor 2 kata kalau nak semayang jangan minum. Kalau tak semayang minumlah banyak mana pun. Pasal ada orang yang bila dia semayang, dia minum, dia baca terbalik. La a'budu ma ta'budun. Kita hak yang tak mabuk pun tak jumpa jalan keluar. La a'budu ma ta'budu wala antum abidun. Tak jumpa jeti Kuala Palih. Jadi ayat yang ketiga, innamal khamru, kena baca hak tu. The last. Innamal khamru wal maisir ansabu wal adlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Hak tu yang last kali. Arak ni setan, kena tinggal. Tahu mana kata hak tu yang terakhir? Tahu mana kata hak tu nombor 3, bukan nombor 1, bukan nombor 2? Sirah. Sebab dia cerita bila turun, di mana turun, hak mana turun dulu. Nampak? Penting belajar sirah. Okey. Banyaklah lagi kita boleh ambil pengajaran. Kemudian tuan-tuan, mempelajari sirah juga dapat mengajar kita tentang apa dia? Tentang hukum hakam fiqh. Tadi tentang usul fiqh, hukum hakam fiqh. Sebagai contoh apa? Dalam sirah berlaku banyak peristiwa kepada Nabi. Betul tak? Bila tuan-tuan belajar sirah banyak cerita Nabi, betul tak? Kalau terlajak semayang subuh, nak buat macam mana? Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan terlajak semayang subuh, nak buat macam mana? Orang mengaji sirah ni hebatlah. Satu hari dia terlajak dengan bini dia. Dia ni duk mengaji sirah. Dia kata, abang, pukul 8 lah. Tu dia. Tu pun nasib baik bini mangkit. Kalau tidak pukul 9. Kita nak buat macam mana abang pukul 8 lah ni? Hampir beli roti canai, kita makan lah, buat macam mana, lajak lah. Dah. Kalau kita mangkit sayur, kita nak buat macam mana? Oleh kerana laki dia ni mengaji sirah, laki dia ni berjawab lah. Dia kata dalam sejarah Nabi balik pada perang mana tak tahu. Tu dalam sejarah tu maksud dalam sirah. Dalam sejarah Nabi balik perang mana tak tahu. Suruh Bilal jaga, dengan Bilal pun lena. Lepas tu yang tertidur dengan Nabi semua letih, tertidur. Jaga-jaga kena matahari cerah. Mula tu suruh Bilal hirasah. Nabi kata Bilal jangan lena. Saya kita terlajak. Bilal pun terlena. Jaga-jaga cerah.
dalam sirah ni, dalam sejarah berlaku kat Nabi balik pada perang, letih. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi mangkit, ajak sahabat bergerak pergi tempat depan sikit, lepas tu Nabi mayang lain. Maksudnya apa? Siapa yang terlajak mangkit, siapa yang terlewat mangkit terus semayang. Boleh satu hukum. Dengar, bukan dengar cerita hukum, dengar sirah. Nampak? Tapi jangan duk ambil buah ni pula. Oh, kita yang duk lewat ni macam Nabi lah. Bila baca dalam sirah, adalah kot sekali. Okey tuan-tuan. Nabi juga pernah terlewat semayang asar. Tu pun dalam sirah. Cerita perang apa? Ni. Korek parik. Khandak. Kan? Nabi korek parik. Nabi ni dia macam sahabat lah. Dia tak suka suruh, dia buat kediri. Nampak tuan-tuan? Macam mana kita nak cerita pergi habis? Tak apa, kita berhabis sikit. Korek parik. Bila korek, kita azan dulu lah. Saya kita sambung sikit.
Bismillah. Kita ambil sikit sebagai pengakhiran kepada faedah belajar sirah. Tadi kita kata kita dapat mengetahui tentang hukum hakam. Dalam sirah juga mengajar kita bagaimana Rasulullah berurusan dengan manusia, dengan anak cucu. Nabi sayang cucu dia. Jadi kita belajar sirah, kita tahu macam mana nak layan anak cucu. Satu hari nanti kita akan baca sirah. Pernah datang cucu naik atas belakang Nabi. Kan? Tengah duduk salat, naik. Itu dalam sirah. Ada dalam sejarah cerita peristiwa tu. Okey, kita juga akan jumpa dalam sejarah bagaimana Nabi berurusan dengan isteri-isteri Nabi. Kan Nabi berpoligami, banyak isteri. Kesemuanya ada perasaan masing-masing. Dia bertanya, ustaz, bini saya banyak ni. Nak buat lagu mana? Ustaz nak jawab tak boleh pasal dia bini seorang. Pasal tu ustaz yang kahwin banyak tu bukan kerana nak kahwin sangat, tapi dia nak cerita, nak mengajar. Faham ke tidak? Ni live, saya tahu bini saya tengok. Pasal tu saya sebut, nak sebut depan-depan tak apa nak. Bukan tak apa nak berani, tak apa nak sampai lagi hidayah. Macam mana ni ustaz? Okey, kita buka sirah. Okey, apa? Dia kata ni nak bawa pi berjalan PKP ni, tapi tak boleh bawa semua. Nabi buat lagu mana? Buka sirah. Nabi bila nak bawa bini-bini dia pun bawa tak semua. Nak pilih. Nabi pilih lagu mana? Nabi cabut undi. Isteri mana yang kena undi, cabut kena dekat dia, bawa kawan tu. Dia kata, elok ustaz, saya nak buat juga lagu tu, tapi nak bagi kena hak muda. Hang tak ikut Nabi tu. Pasal hang nak kecoh daripada awal lagi dah. Nampak? Nabi dia tak kira muda tu, dia kira cabut adil. Dia tahu, ustaz payahlah bini ni. Cemburu. Bini Nabi pun cemburu. Nabi buat macam mana? Buka sirah. Jumpa dalam sirah. Satu hari Nabi duduk rumah Aisyah. Hafsah ke Zainab, salah seorang lah. Nanti kita akan sampai cerita tu. Seronok. Rumah tangga Nabi pun dalam sirah. Kan? Hantar mai makanan. Macam kuih lah. Hantar mai. Orang lain hantar. Gilia Aisyah yang pi hantar pun banyak sebab lah. Nabi tanya, kuih siapa, makanan siapa? Dia kata makanan daripada isteri Nabi yang lain, Hafsah ke Zainab, saya pun tak ingat. Aisyah duduk sebelah. Aisyah ni cemburu macam mana? Turun daripada tempat dia duduk, tolak pinggan, berceramuk makanan, pecah pinggan. Nabi pun turun pelan-pelan, pi kutip pinggan, pi kutip makanan tu, pi bagi kat khadam tu, suruh pi balik. Nabi sepatah apa tak kata. Hang buat lagu tu. Kalau kata hingap ke apa, hang sengap pi. Lagu tu Nabi buat. Lagu tu. Pasal tu tuan-tuan tengok, laki-laki bila bini dia hingap, dia sengap. Dia mengaji sirah. Bukan dia penakut. Dia mengaji sirah. Macam ni Nabi deal. Pasal tu dia nampak sengap. Tenanglah. Kan? Kalau api jangan lawan api, lawan dengan ayam. Ini dia panggil ilmu penunduk. Tak payah mengaji dengan Tok Bomo, tak payah pergi duduk betapa, mai mengaji sirah, jumpa ilmu ni. Itu contoh. Kemudian yang akhirnya bila kita belajar sirah, kita dapat belajar uslub dakwah yang sangat cantik. Di dalam sirah Rasulullah bila mengajar, bila berdakwah, kita tahu hijrah Nabi ke Mekah, daripada Mekah pergi Madinah, kesemuanya secara beransur. Jadi ada orang kata, ustaz, anak saya ni kata macam-macam, tak mau nak berubah. Kita tak belajar sirah. Bila belajar sirah Nabi berapa hari dakwah? Seminggu. Ini baru mengajar seminggu, semua nak jadi betul. 23 tahun. Belajar sirah ambil masa 23 tahun. Quran, tuan-tuan bisa dengar tak?
Umar Abdul Aziz. Oh, ni Umar. Ni last lah ni, nak tutup lah. Bila Umar Abdul Aziz dikatakan ulama macam angkat dia sebagai khalifah nombor 5. Khalifah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Nombor 5 Umar Abdul Aziz. Sakanlah hebat dia. Sampai zaman dia tak ada orang miskin. Kawan tu tanggung zakat nak pergi kampung kawan tu, tetas selisih. Dia tahan nak pergi mana? Nak pergi bagi zakat kampung hang. Aku pun keluar pada kampung aku nak pergi kampung hang nak bagi zakat. Pudah zaman dia. Hari pertama dilantik, anak dia masuk. Anak dia masuk jumpa Umar Abdul Aziz. Dia kata, wahai ayah, ya abati, wahai ayah hendaku, engkau telah dilantik menjadi Amirul Mukminin. Engkau telah menjadi khalifah, pemimpin orang Islam. Engkau laksanakanlah hukum Islam secara total, 100%. Buat semua yang Quran kata. Buat, duk tunggu apa lagi? Masa tu dia duduk fikir ni. Baru hari pertama dia lantik ni. Baru sehari naik jadi pemimpin. Tuan-tuan tahu dia kata apa kat anak dia? Anak dia duk tekan ni. Suruh buat, suruh laksana. Suruh perintah, suruh apa semua. Macam kita. Kawan tu baru nak berubah, terus ajak sembahyang tahajud. Dia subuh pun tak tahu 2 ke 3. Dia tahan jangan lupa tahajud 1/3 akhir malam, dekat-dekat nak subuh. Hang dah soalan apa nak tanya? Tahajud ni paling kurang 2. Kalau nak buat ikut hang lah, larat terang mana, banyak mana pun tak apa. Nabi buat 2, lepas tu dekat-dekat nak subuh dia berhenti, buat 1 witir. Terang tak sangka. Ada apa nak tanya? Subuh ni aku lupa tak dengan maghrib 2 ke subuh yang 2? Yang kita bersemua ayat liak cerita tahajud, dia tak ketahuan maghrib dengan subuh. Maksudnya tadarruj, pelan-pelan. Tuan-tuan, orang Melayu pandai. Benda naik cepat, nanti dia tergolek pun cepat. Faham, ambil lah. Pasal tu Umar Abdul Aziz kata apa? Ya bunai, wahai anakku, hang nak suruh aku buat 1 hari 1 malam Quran. Ni dia kata, Quran pun turun 23 tahun. Quran pun turun tadarrujan, sikit-sikit, ansur-ansur. Allah Ta'ala boleh turun seketul bom. Tapi pasal apa buat sikit-sikit? Nabi pun pelan-pelan, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, bukan turun sehari 7-8 ayat. Turun kadang-kadang 1 ayat, lepas tu berapa lama pula baru turun. 30 juzuk yang kita duk tengok tu, 23 tahun baru nak lengkap. Tiba-tiba kita dakwah 2 bulan, kita harap kawan tu jadi terus macam Sudais. Mana boleh? Semua ni kita belajar daripada mana? Kita ambil panduan daripada mana? Daripada sirah. Nampak tuan-tuan hadirin mukminin. Sebab itu saya rasa pengajian sirah, pelajaran sirah ni penting lah. Kerana dia membentuk akhlak kita, membentuk tutur kata kita, memberikan ilmu, dan dia sangat luas. Sehingga sahabat kata apa? Tuan-tuan bisa dengar tak? Kami mengaji dengan Nabi dahulunya Al-Quran, dan bila mari kepada generasi sahabat ni, kami mengaji sirah seperti mana kami mengaji Al-Quran. Besarnya, pentingnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dan taufik kepada kita untuk memulakan pengajian sirah, kerana ia akan menimbulkan rasa cinta, dan kita harap ini juga akan menjadi sebab tuan-tuan mengaji sirah, tuan-tuan cinta dekat Nabi, tuan-tuan akan dapat syafaat di akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.